Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung satu lagi topik sembang santai kesihatan mental. Saya nak cerita hari ini tips apa yang kita boleh buat untuk bantu individu lain yang sedang menghadapi serangan panik. Okay, so saya pernah cerita sebelum ni tentang anxiety, tanda-tanda dia, dan salah satu jenis anxiety yang selalu datang adalah serangan panik ataupun Englishnya panic attacks. So ramai orang tanya, so kalau member, pasangan, anak murid, rakan sekerja hadapi panik, pada waktu tu apa yang kita boleh buat? Kita nak buat apa ni? Waktu tu dia tengah panik ni. Okay, so saya nak share beberapa tips yang simple yang kita boleh buat. Cuma perlu diingat bahawa ini adalah perkongsian umum. Setiap orang mungkin berbeza. Ada sebahagian tips ni mungkin tak applicable dalam situasi-situasi yang berbeza. So just ambil dia sebagai satu kita panggil general tips lah. Kita boleh cuba 1, 2, tak boleh 3, 4. Tengok mana yang sesuai dengan keadaan yang kita sedang lalui. Okay, so yang pertama, bila individu, kita kena faham individu dalam keadaan panik ni, otak dia dalam keadaan fight, flight and freeze mode. Maksudnya otak dia dah kena hijack dengan ketakutan sehingga dia dah tak bersifat rasional dah. Jadi pada waktu serangan panik tu, and kita tidak boleh, maksudnya waktu tu tak berfungsi dah kalau kita nak ajak dia rasional, ajak dia bersembang, fikir masa depan, fikir benda-benda yang lebih berfaedah dan sebagainya, dia tak jalan. Sebab otak dia waktu tu dah kena hijack dah dengan emotional feelings ataupun dengan emotions yang kita panggil sebagai anxiety ni lah. So apa yang kita boleh buat? Okay, yang pertama, benda paling basic ialah kita kena bertenang. So kalau dia panik, kita pun panik, sama-sama panik dua kali ganda, so dia tak akan menyelesaikan masalah. So macam mana tak nak panik adalah dengan kita faham lah anxiety tu apa, panik tu macam mana, dan bila kita tahu benda ni tak berbahaya, benda ni dia datang dan pergi, benda ni dia datang secara wave, dan ada masa dia akan surut, so kita akan rasa lebih tenang. Orang tu of course dia akan rasa takut sebab dia tengah panik. So kalau kita lebih tenang, so insya-Allah kita boleh handle situasi itu dengan lebih baik. Itu nombor satu. Nombor dua, bantu dia untuk relax. Antara yang paling quick, simple and easy adalah deep breathing ataupun pernafasan dalam. So tarik ikut hidung, tahan dan hembus. Yang penting pertama kena buat slowly, so jangan rush. Yang kedua kena buat regulated, satu demi satu. Tak kisahlah nak buat 4 saat ke 5 saat, 6 saat, 5 saat ke. So ikut teknik yang selesa dengan kita, tapi kita buat bersama-sama dengan individu tu. Okey, jom kita tarik nafas sama-sama. Okey, cuba tarik nafas. So cuba ikut aku. So kita tarik sama-sama, tahan, hembus. So kita buat 2-3 cycle. So bila kita buat dengan individu yang tengah panik tu, breathing dia yang tadi tengah laju, otak dia tak cukup oksigen tadi tu, dia akan start regulated balik. So of course this take practice, tapi benda yang kita boleh buat. Okay, sebab tu kita pun kena practice, kita kena belajar macam mana nak buat dengan betul. Itu nombor 2. Nombor 3, kita juga boleh bantu dengan sediakan safe space, tempat yang selamat untuk individu ni. So apa maksud safe space ni? Kalau dia tengah dapat panic attack tengah depan orang ramai, tengah depan kelas, dekat counter ke, so bawa dia pergi dekat tempat yang lebih selamat untuk dia, tempat yang tak ada orang ramai, kurang rangsangan, reduce stimulation, dan dia rasa lebih selesa. Okay, so sometimes what we need to do, just simply, it's okay, duduk dulu, it's okay, you can be here, whatever happen, I'm gonna be around. And kita akan duduk tepi, kita akan tunggu dia sampai dia settle. Normally it won't take sampai berjam-jam pun. And so bila dia ada safe space, baru otak dia akan start slowly akan be in control balik. Coupled dengan tadi kita dah buat deep breathing tadilah. Okay, ada satu lagi teknik kalau deep breathing tak jadi, kita boleh buat nama dia grounding. Nanti saya buat video lain lah cerita tentang grounding ni, ataupun boleh baca dekat buku saya Solusi Stress, saya cerita tentang teknik 5-4-3-2-1 grounding. Boleh search dekat YouTube, boleh search dekat Google. Alright, itu benda yang ketiga kita boleh buat. Yang keempat kita boleh buat juga adalah distraction. Okay, so distraction ni maksudnya kita ajak dia buat ataupun do something yang boleh alihkan perhatian dia. And so sama ada, kalau contoh budak-budak, kita guna stress ball, ataupun dengar lagu, ataupun minum air, basuh muka. Kalau dia jenis yang religious sikit, dia nak berzikir, tak apa, bagi dia berzikir sama-sama. So do some other activities. Distraction ni maksudnya kan, kita buat aktiviti lain yang membolehkan otak dia tu shift daripada that area kepada area lain.
So contohnya kalau dia dengar muzik, so of course kita punya auditory part kita ni, hippocampus kita ni, kita punya auditory punya sensory punya parts of the brain tu akan berfungsi, bekerja. So dia akan fokus dekat situ. Ataupun kalau ada orang dia suka benda-benda yang kinesthetic, dia nak pegang, dia nak rasa something, tu yang kita buat stress ball and what not. So itu distraction. So next thing yang kita boleh buat adalah reassure. Reassure ni kalau bahasa Melayu dia kita menjamin. Tapi reassure ni basically kita sebut something kepada dia, benda yang membawa keyakinan kepada dia bahawa dia selamat. So it can be as simple it's okay, apa-apa pun aku ada, and you'll be safe, I am here, you're gonna be okay. Ataupun this will pass. Okay, sebab panic attack ni dia tak berterusan kan, this will pass, just take it easy, take your time. So benda-benda yang kita sebut ni, even though it sounds simple and cliche, tapi dia akan membantu individu yang dia tengah dapat serangan panik ni. Okay, apa lagi So antara benda lain yang kita boleh buat adalah satu lagi benda yang penting untuk kita buat juga adalah jangan pada waktu itu kita sibuk tanya kenapa, kau fikir apa, siapa yang buat kau macam ni, apa yang jadi. And so pada waktu tu part of the brain dia yang rational ni tak berfungsi, so dia tak akan boleh jawab. Dan kalau dia nak fikir pun jawapan kita tu, dia akan overshoot, jadi overthinking pula. Okay, so tak payah banyak-banyak tanya, just mendengar je. Kalau dia nak cerita, bagi dia cerita. Kalau dia tak nak cerita, jangan paksa dia untuk bercerita. Sometimes senyap pun tak apa. Okay, it's okay, it's okay. Macam tu. Dia macam orang yang tengah takut kan, takkan kita nak bersyarah, bagi hadis pula waktu tu kan, tak kena pada tempat dia. Dan yang penting juga, another thing yang penting juga adalah jangan kita memperkecilkan dia punya experience. Jangan kita kata apalah, benda sikit je pun tak adalah. And so jangan memperkecilkan, meremehkan apa yang dia experience. So it's real for them. Kalau orang yang ada panic attack, dia rasa macam nak mati. So kalau orang yang rasa macam nak mati, takkan kita nak kata tak ada apa-apa. So pada them it's real, pada kita mungkin tidak. And so benda tu juga penting untuk kita tahu. So bagi dia settle. So once dia dah settle, dia nak cerita baru boleh. Okay, so kalau individu tu dia memang on treatment, sometimes ada setengah individu tu dia ada ubat yang dia perlu ambil pada waktu itu, dan mungkin kita boleh tanya, ada apa-apa yang aku boleh bantu, ada apa-apa yang kau perlukan waktu ini, dan mungkin kita boleh bantu untuk dapatkan. Hanya sekiranya individu itu di-prescribe oleh doktor untuk dapatkan ubat lah. So itu antara benda-benda yang kita boleh buat, bergantung kepada severity of dia punya panic attack. Yang penting, dan kalau kita apply, kita bantu, kita jujur nak bantu, insyaAllah individu tu akan rasa selamat, dan eventually dia akan belajar bahawa anxiety attack ni panic attack ni benda yang boleh diatasi, insyaAllah. Okay, so kita belajar sikit-sikit.